Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia-Nya, rahmat dan nikmat-Nya yang melimpah ruah kepada kita, yang mana dengan nikmat itu kita dapat bersama dalam majlis ilmi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pelajaran kita sebagai sambung daripada yang kita bicara dulu hubungan dengan mempelajari surah Al-Fatihah dan tafsir surah Al-Fatihah. Pada minggu yang dulu kita telah lalu satu ayat daripada surah Al-Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya-Allah kita masuk ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah jua, Tuhan Tuhan punya dan pengawal segala alam. Itu adalah sebagai terjemah pada bahasa Melayu kita. Segala puji hanya bagi Allah jua, Tuhan punya dan pengawal segala alam. Dalam bahasa Thai mana ada sama kita tu, มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลโลกทั้งหลาย Itu adalah bahasa Thai mengikut terjemah yang mana sebagaimana saya ceritakan dulu, kita ambil pada terjemah bagi semakum Nakjian Thai ya. Dalam bahasa Inggeris, praise be to Allah, the creator and sustainer of the world. Alhamdulillah, suatu ucapan terima kasih dan suatu penghargaan seseorang hamba di atas limpah kurniaan Allah Subhanahu
yang izin kepadanya memulai kerjanya dengan bismillah. Kita ucap alhamdulillah tu, kita bersegera dalam jiwa kita. Surah Fatihah ni sebagaimana kita bilang dulu dah, kita nak faham dia, bererti dia, dari mesra dia, walaupun kita tu tak dapat faham semua surah Al-Quran. Tapi faham surah Fatihah tak apa dah, kerana hak ni kita dah ulang setiap hari. Jadi kita kata alhamdulillah. Alhamdu tu suatu ucapan terima kasih. Segala puji, satu ucapan terima kasih. Kita terima kasih dengan suatu penghargaan seseorang hamba di atas limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu penghargaan, kita menghargai yang mana Allah curahkan nikmat dia, limpah kurnia dia pada kita, maka kita berkata alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mana yang izin kepadanya memulai kerjanya dengan bismillah. Yang mana Allah izin kita kerja dulu, kita mula dengan bismillah. Mula bismillah, sudah tu alhamdulillah. Jadi mula dengan bismillah, yang bertolak kerjanya dengan ikhlas dan berakhir kerjanya dengan alhamdulillah. Itu dia. Jadi kita tolak kerja kita dengan bismillah. Segala kerja kita mulai dengan nama Allah, bertolak kerja dengan nama Allah, ikhlas kerana Ta'ala, tidak kerana lain. Bertolak tu daripada Allah dah, berpijak memulai dengan nama Allah, bismillah. Segala kerja kita alhamdulillah, dengan bismillah, kita sudah dengan alhamdulillah. Yang bertolak kerjanya dengan ikhlas dan berakhir kerjanya dengan alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah. Itulah dia alhamdulillah. Yang berarti bahawa segala jenis syukur hanya dituju kepada Allah jua, zahir dan batin. Walaupun pada zahirnya didapati daripada manusia atau makhluknya subhanah. Jadi kita kata alhamdulillah, kita bersyukur tu pada Allah semua, zahir dan batin. Zahir kita pun kita syukur pada Allah, dan batin kita pun syukur pada Allah, terima kasih pada Allah belaka. Walaupun pada zahir terkadang kita dapat satu perkara, zahir itu adalah manusia wi pada kita, manusia wi pada kita zahir. Pada hakikatnya Allah beri juga. Barang tu ia takkan boleh pada kita kalaulah tidak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia tu beri, maknanya pada zahir nampak manusia beri, tapi pada hakikatnya Allah. Kalau itu kita bersyukur alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala. Banyak kata semua jenis puji itu kembali pada Allah belaka. Dan manusia zahir pada kita tu kita terima kasih. Allah juga suruh kita terima kasih pada pada kita tu. Orang yang tak terima kasih pada manusia, yang beri pada dia, berarti dia tak terima kasih pada Allah. Tak terima kasih pada Allah. Kalau itu orang beri pada kita, kita terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Kita ucap alhamdulillah, bersyukur pada Allah, dan jazakumullah khairul jaza. Jazakumullah khairan atau khairul jaza. Allah apa dia balas, semoga Allah balas kebaikan pada engkau yang bagi pada saya ni. Kita kata punahlah jazakumullah khairul jaza atau jazakumullah khair, jazakumullah khairan. Jangan jazakumullah saja, tak cukup itu. Terkadang ada kita ni kata jazakumullah, semoga Allah balas pada balas gapo, tak rasuk situ. Kena bisuk juga jazakumullah khairan, jazakumullah khairan ataupun khairal jaza. Ikutlah, jangan buat sekerak lah. Jangan kata jazakumullah sekat saja, tak adil. Jazakumullah khairal jaza atau jazakumullah khairan. Kita kata ucap itu kita terima kasih kepada manusia, pada makhluk yang mana bagi pada kita. Kita tak tinggal juga tu. Itu juga adalah ajaran Allah pada kita. Sebab tu Nabi kata orang yang tak syukur pada manusia berarti dia tak syukur pada Allah Subhanahu Taala. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kalau kita belajar pada masa dulu, dalam kitab-kitab akidah, kitab usul din tu, ia ada sebutlah hubungan dengan puji ni. Ya bila puji ni, 4 puji semua, 4 jenis puji. Bagi belajar dulu dia biasa dengar lah.
Dan memang dia tak lari pada pak tu, kena dah, bukan tak kena dah lah. Dia tak lebih pada pak ni ya. Puji pada Allah Ta'ala. Yang mana kita belajar dulu, dia sebut puji qadim kepada qadim, dia panggil tak? Puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis pada hadis. Nah, empat. Ya dua tu ya. Allah dengan makhluk ya. Puji qadim kepada qadim, mana puji Allah yang qadim, yang sedia kala tu kepada qadim, kepada dia sendiri. Allah puji dia sendiri. Allah puji dia sendiri. Klik siapa dia? Klik pada Allah juga. Segala jenis puji klik pada Allah. Puji qadim kepada qadim, puji Allah pada diri dia sendiri, klik pada Allah. Puji qadim kepada hadis, puji Allah pada makhluk, klik pada Allah juga. Allah puji makhluk sebagaimana Allah puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi dia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad, berada atas akhlak yang besar, yang mulia engkau ni Muhammad. Allah puji Nabi. Lepas tu Nabi nak akhlak mulia bagaimana? Allah yang mendidiknya, Allah yang membentuknya. Jadi puji tu klik pada Allah juga. Tu puji, segala puji klik pada Allah. Itu puji qadim kepada hadis. Lepas tu puji hadis kepada qadim, puji makhluk pada Allah. Ini kita makhluk puji pada Allah, klik pada Allah. Puji yang kapak, puji hadis pada hadis, puji makhluk pada makhluk, klik pada Allah juga. Kita puji makhluk, oh dia ni buat makan dia sedap, klik pada Allah juga, Allah sedap. Dia ni panas, klik pada Allah juga. Dia ni janguk lawa, klik pada Allah juga. Semua Allah buat belaka. Ini klik pada rububiyah Allah Ta'ala belaka. Inilah yang katakan alhamdulillah, segala puji klik pada Allah belaka. Semua jenis puji tu jelas dia tak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabih alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah jua, tidak bagi pada orang lain. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin maknanya Tuhan punya dan pengawal segala alam. Tuhan bagi sekalian alam. Ini suatu pengakuan bahawa Allah yang tunggal sebagai Tuhan pencipta. Kita ucap kata Rabbil Alamin, berarti kita mengaku kata Allah jua Tuhan pencipta. Allah jua Tuhan yang membuatnya. Allah yang Tuhan buat, yang mengada, pusang. Tuhan punya, Tuhan milik. Semua ni Allah lah Tuhan miliknya. Allah yang menjadi pencipta. Kita nak mengaku semua apa yang mana dalam alam ni Allah lah kau buat. Langit, bumi, bulan, bintang, pokok kayu semua, hatta diri kita pun Allah juga buat. Kita jangan tengok jauh, dah lama kita lupa diri kita. Kena klik diri kita pun Allah buat. Mata kita Tuhan buat, telinga kita Tuhan buat, hidung kita Tuhan buat, mulut kita Tuhan buat, tangan kita Tuhan buat, perut kita Tuhan buat, kaki kita Tuhan buat, hati kita Tuhan buat. Kena klik pada Allah belaka. Itulah Rabb. Itu dikatakan Rabbul Alamin. Ini suatu pengakuan. Kita mengaku kata bahawa Allah yang tunggal sebagai Tuhan pencipta. Tak yang membuat, tak ada orang lain dah yang membuatnya. Segala-gala tu Allah yang membuat. Tuhan punya. Segala perkara Tuhan punya, caukangnya Allah. Allah. Dunia yang Allah belaka. Dunia yang Allah belaka. Langit bumi yang Allah belaka. Manusia yang Allah belaka. Hutan atas dunia yang Allah belaka. Lembu yang Allah belaka. Kambing yang Allah belaka. Semua kita Tuhan kambing pun, kita pun hak Allah belaka. Tuhan milik. Itu dia. Itu kata Rabbil Alamin. Ini kita nak mesra lagu ni. Mesra kita, ikatan kita dengan Allah SWT. Kalau kita tak mesra, tak berasa lagu tu, dia berasa kata kita, aku. Jadi selama aku Rabbukumul A'la seperti Fir'aun. Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Gede aku, sakit aku, besar aku. Tak ada dah. Jadi kalau tak ada iman ni, ya ke situ. Nauzubillah min zalik. Inilah Allah ajar kita Rabbul Alamin, berasa kata
Tuhan pencipta, Tuhan Tuan punya. Pengawal, Tuhan kawannya. Pengawal dan pengurus bagi sekalian alam. Pengawal, berihan. Alam semua Tuhan berihan belaka. Tuhan atur belaka benda ni. Kita nak mari menjelih ilmiah gini, mengikut peraturan Tuhan ni. Tuhan atur. Dia. Apa yang berlaku dalam alam gini, Tuhan atur belaka ni. Tuhan susun, Tuhan atur, Tuhan urus, Tuhan apa semua tu. Allah belaka yang ada benda ni. Nak gempa bumi di situ, nak utuh bukit di situ, nak ribut di situ sebagainya, semua tu Allah atur belaka. Mika alimul khabir, mika ilmu Allah yang maha bijaksana. Kita tak tahu hikmat di sebaliknya, kita tak tahu. Apa hikmat di sebalik yang mana Allah buat, kita tahu. Allah lebih tahu alimul khabir. Kalau kita tengoklah, oh nyayo peliping baru ni, memang zahir ternyayo sengati, tapi Allah buat tu apa hikmat, Allah lebih tahu benda tu. Wa emaka je zalim ke gapo ke macam-macam lah tu jadi sebab benda berlaku atas dunia hari ni lah. Tuhan tu buat balas atas dunia dulu, widemo tu rasa dan sebagainya. Macam-macam kita. Sebaliknya kita tahu, hak kita tahu sikit sangat je. Otak kita tak sapa mengikut bagaimana yang mana Allah telah tahu benda-benda tu. Sebab tu perkara ni terserah pada Allah SWT. Allah Maha adil, Allah Maha kasih sayang, tapi dia buat tu mengikut ilmu dia lebih tahu. Kita nak kaji lebih daripada tu tak boleh lagi. Tak boleh benda ni. Tak pandai dah kita, tak reti dah kita hamba ya. Tu dia. Kesemuanya mesti tunduk di bawah peraturannya dan perintahnya juga. Semua alamin, semua makhluk ni kena tunduk di bawah perintah Allah, bawah peraturan Allah dan perintah Allah juga. Dia tunduk pada segala. Ini asal, kerana dia Rabbul Alamin, dia tuai, dia yang mengatur, dia yang mengatur. Maka kita hamba ni nak turut dia dah. Turut dia. Tak turut dia, hamba deraka pada dia, pada Allah. Masya Allah. Ini dia Fatihah, surah yang kita baca. Dalam surah masuk lagu ni kita perlu kena mengisi dah, kena belajar benda ni. Kalau kita tak terbayar, tak tergambar benda ni, tak belajar benda ni, tak tergambar kita terhadap apa dia, kebesaran Allah SWT dan kehambaan kita. Rabbul Alamin memberi arti bahawa Allah bukan setakat hanya pencipta jua, kama dia dibiarkan makhluk tanpa peduli kepadanya. Kalimah Rabb ni masalah, ia beri arti tinggi Rabb saja ni. Jadi Rabbul Alamin memberi arti bahawa Allah bukan setakat hanya pencipta jua. Tuhan bukan setakat dia tu buat saja dak. Kemudian dibiarkan makhluknya tanpa peduli. Buat lepas itu. Tak ada bukan erti gitu dak. Bukan bererti kata Tuhan buat lepas. Tu bukan. Malahan dia mencipta serta membela dan mendidik ni dia. Tuhan buat, lepas tu Tuhan bela, Tuhan didik kita pula. Masya-Allah. Bukan buat lepas itu. Tak. Dengan itu dihantar rasulnya dan turunkan kitabnya dan diberi rezekinya dengan berbagai bentuk dan cara. Tu menunjuk kata Tuhan tu bukan dia buat lepas dak. Dia buat dah. Dia bela, dia didik, dia asuh. Caranya pertama hantar rasul. Kerana manusia ni duduk tak tiga apa, tak kenal Tuhan. Hantar rasul mari, nak oyak Tuhan. Tapi kenal Tuhan, kata dia ni hidup tubuh dia ni ada orang buat. Dia ni hamba pada orang tu, ialah pada Allah. Allah yang membuatnya, dia hamba. Kalau Tuhan tak hantar rasul, manusia tak tahu. Hari ni hatta rasul mari rasul terakhir sampai hari ni 1435 tahun mari dah ni. Lebih dah daripada 1400 dah. Banyak lagi manusia tak kenal Tuhan. Banyak lagi. Pacakan dalam negeri setiap berapa? 60 juta lebih. 67 juta dan sebagainya. Semua tu bukan kenal Tuhan belaka lagi tu.
Tak kenal belaka lagi tu. Tak kenal tu apa lagi. Kalau tahu pun tahu bab bicakan gitu ya. Tak tahu kekak sengoti lagi. Ni. Jadi sedangkan Allah buat dia dah, buat kita dah, maka dia buat tak biasa saja dah. Bukan buat lepas dah. Ya hatta Rasul mari untuk ajar kita, we kenal tugas kita, diturunkan kitabnya, turun kitab pendumeh. Hatta kitab pada kita. Kitab terakhir Al-Quran Al-Karim. Kitab terakhir Al-Quran Al-Karim sebagaimana kita tahu dah. Hak ni cerak dah. Puak-puak golongan mustasyikin pun tahu benda ni. Bukan tak tahu. Bukan tak tahu. Kata kitab terakhir hak ni. Dia ni yang sebenarnya. Bukan tak tahu tapi dia degil. Hak tu hak tak tahu. Hak tahu dah mesti degil. Ada hak tak tahu semati pun ada. Hak tak tahu semati dia. Ada juga. Jadi Allah hantarkan Rasul, turunkan kitab dan dia beri rezekinya dengan berbagai bentuk dan cara. Itu hantar rezeki pula. Hantar umumah kita atas dunia ni, hidup ni. Hantar rezeki. Negeri ni makan apa gandum, makan hantar gandum. Negeri ni makan beras, hantar beras. Lembu kubah kami itik tu. Utar dan sebagainya. Yang mana diri manusia perlu pada daging menatai ada belaka. Hantar belaka tu. Itu dia. Pokok kayu ada belaka, segala zat vitamin apa tu hantar belaka. Negeri ni zat vitamin A juga tapi duk dalam makan pesen ni. Negeri lain vitamin A juga misalnya duk dalam pesen lain. Tak ada apa dah lain pun tapi vitamin tulah. Hak tutup tiang diri nak supaya tulah belaka. Misalnya. Masya-Allah alimun khabir Tuhan yang maha bijaksana. Belah sungguh pada hamba dia ni lah. Itulah ucapan kita Rabbul Alamin. Rabbul Alamin mengisbatkan rububiyah hanya bagi Allah jua. Hani dia. Kita ucap Rabbul Alamin berarti kita isbatkan rububiyah, isbatkan ketuhanan hanya bagi Allah jua. Tak ada lah ketuhanan ni lain pada Allah. Tidak kepada yang lain daripadanya, tak dah. Hanya Allah saja. Gapa ya rububiyah ni? Iaitulah beriktikad secara yakin tanpa syak dan ragu bahawa setiap perkara datangnya daripada Allah juga. Ini yang mana kita katakan rububiyah. Iaitu kita yakin semua perkara datang daripada Allah. Semua perkara hak mana kita dapati, hak mana kita tengok, hak mana kita rasai, semua itu datang daripada Allah belaka. Itu katakan rububiyah. Dialah Tuhan pencipta, dia Tuhan yang mengada, Tuhan yang membuat pusang dah. Pemilik Allah Tuhan yang mengada. Allah Tuhan yang jadi pemilik, Tuhan milik semua perkara ni. Penghidup, we hidup Allah. Pemati, we mati pun Allah. Pemberi, atau nak beri rezeki apa Allah. Penahan, tak beri rezeki Allah juga. Tersibuk rezeki Allah juga. Nak boleh lelek dah, tak boleh lagi. Tu mana tersekat rezeki situ. Siapa buat? Allah. Allah sekat. Bunga buah putih kuning dah. Habis cekak dah kita. Orang mari cekerai siap dah. Cekerai siap dah. Oh, tahun ni ada. Parok boleh tahun ni. Hujan mari dua malam nyeluruh habis, pecah habis. Allah. Siapa yang buat tu? Allah. Sedang ngepek kepada dia. Allah buat. Hanya yakin pada kita Rabbul Alamin ni mengisbatkan rububiyah hanya pada Allah. Yang beri, yang menahan, yang menyekat, pengurus dan pengatur semua Allah belaka. Itulah dikatakan tauhid rububiyah. Dikatakan tauhid rububiyah. Kita nak tanya tauhid rububiyah sekarang ni. Kena cerak yakin ini. Hal ni pun kita belajar lama dah. Bagi banyakkan ahli ilmi kita ni, hadut dengar ni, banyak dah kita belajar tentang rububiyah. Tambah lagi yakin lagi tentang rububiyah ni. Firman Allah Subhanahu ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-A'raf ayat 54. Maksudnya ingatlah baginya ciptaan kejadian, bagi Allah ciptaan, bagi Allah kejadian, kan sangnya Allah dan segala urusan al-amr, segala urusan Allah belaka. Maha tinggi Tuhan sekalian alam.
Duduk sini cukup dah kita. Cukup dah kita. Tenang hati kita bila berlaku perkara tu, lillahi Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nak jadi gapo tah dunia ini pun itu adalah pengaturan Allah Taala. Pengaturan Allah Taala. Itu dia. Setelah berlaku benda tu, kita kliklah pada qada dan qadar Allah lah. Inilah Allah ajarkan kepada kita supaya hati hamba ni tenang daripada perkara berlaku. Kalaulah tidak klik pada qada dan qadar Allah, kita tu gelah-gesah banyak. Sebab tu persing orang tenang jiwa ialah persing orang mukmin lah paling tinggi atas dunia ni. Sebagai mukmin beriman kepada Allah dan beriman kepada qada dan qadar. Belum pada ni ya kita usaha. Buat sampai masa dah berlaku benda lagu tu, terserah pada Allah lah benda tu. Itu dia. Dengan itu maka tidak ada yang memberi rezeki dan menyepitnya melainkan Allah juga. Itu yakin. Rezeki kita tidak ada yang beri dan tidak ada yang menyekat rezeki melainkan Allah. Yang meluaskan rezeki, yang menyepitkan rezeki, Allah belaka. Allah. Tu. Nak klik pada Allah. Bukan kerajaan. Bukan kerajaan bagi rezeki pada kita. Orang makan gaji dia ingat. Lama dia ingat tahu dok wi gaji rezeki tu kerajaan lah wi kita. Kerajaan rezeki. Jangan ingat itu saja. Kena klik pada Allah. Allah bagi rezeki pada kita melalui tangan kerajaan. Kalaulah kita duk sekat kerajaan saja tu syirik kita situ. Syirik pada rububiyah. Bukan kerajaan, bukan syarikat, bukan berisak yang digaji pada kita tu. Allah yang bagi pada kita pada hakikatnya melalui syarikat tu. Sekolah tu adalah zahir, hakikatnya Allah bagi pada kita. Ini adalah tauhid rububiyah. Kita yakin situ. Jangan duk sekat saja email kita. Kita nak klik pada Allah Subhanahu taala. Itu dia. Bukan syarikat, bukan tokeh, dan bukan siapa pun. Tokeh pun bukan. Ini kena yakin. Inilah tauhid rububiyah. Kerana setiap perkara datang daripada Allah. Tidak ada yang mengangkat pangkat atau menjatuhnya melainkan Allah jua. Tidak ada yang mengangkat pangkat, tidak ada angkat pekat kita. Dan menjatuh pekat kita melainkan Allah juga. Allah buat belaka. Nak naik pekat, jatuh, yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha. Allah nak meliakan, mengangkat orang yang khalaqi, wa yuzillu man yasha, dan Allah nak merendahkan, menghinakan siapa yang mana ia khalaqi. Klik pada Allah belaka. Bukan pemimpin ketua dalamnya, bukan pemimpin akak kita, bukan ketua akak kita, Allah yang akak kita. Bila Allah khalaqi, ia melaluilah daripada kerja kita, daripada kesungguhan kita, daripada apa kita, akak terakak kita. Sebab tu orang mukmin dia tenang sini. Kalau tak boleh pun tak apa. Kalau boleh pun tak apa. Kerana itu adalah daripada Allah. Allah pilih kita nak tinggi, tinggi. Allah nak jatuh. Kerana kira Allah. Sebab itulah sebagai maklumat pada kita, mursi seni hati dia. Mursi yang diguling oleh sisi di bersih itu seni hati dia. Sebab dia yakin yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha. Allah memuliakan seorang yang hendak kira akak. Dan Allah menjatuhkan orang yang hendak kira jatuh. Tak ada apa. Itu adalah biar di tangan Allah belaka, biar dikal khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini keyakinan. Sebab tu tanamkan apa ya, akidah iman tentang rububiyah ni dengan sebenar-benarnya. Maka kita akan tenang hati kita insya-Allah. Tidak ada yang menjuburkan tanaman dan mengeluarkan buahnya melainkan Allah jua. Ni hak kecil-kecil. Tanamnya kita wi subur, wi segar, wi tubik buah, wi buah. Siapa yang tubik? Allah. Allah yang buah. Bukan baja. Jangan nak tikak tahu baja ni lah boleh buah moleknya. Dia sekat baja saja syirik lah. Baja ni sebab saja. Hakikatnya Allah yang menyegarkan, Allah yang menyuburkan pokok kayu kita tu. Baja ni wi hijab hong. Baja ni buah, ini sebab saja. Bukan di baja dak. Kena bikin boleh akidah kita tu. Ada. Buah baja ni insya-Allah Allah bagi subur. Buah baja ni insya-Allah Allah bagi buah. Bukan baja wi subur, bukan baja wi buah dak.
Kita nak bagi molek sini. Kalau kita tak bagi sini, kita gelecah kepada syirik rububiyah dia panggil. Nauzubillah min zalik. Bukan baja dan bukan sesiapa pun, begitulah seterusnya. Bukan baja, bukan itu, bukan ini dak. Tidak ada orang yang menyembuhkan penyakit melainkan Allah jua. Hanya dekat tubuh kita belakang ni. Yang menyembuhkan penyakit Allah. Ini kata rububiyah Allah Taala. Semua perkara datang daripada Allah. Allah yang menyembuh penyakit. Bukan ubat. Bukan ubat. Nama mengatakan ubat ni baik ni. Ya baik. Insya-Allah jikalau kanaki jadi. Allah Taala kanaki baik cara mana pun tak ada jadi hijau pada. Takut hati kita ada ubat ni. Ubat sebagai sebab. Ubat baik. Okey kita ke ubat baik. Tapi jangan kita kata ubat tu yang menyembuhnya. Hakikatnya Allah yang menyembuhnya. Makan ubat baik. Makan ubat baik tu. Makan buah gapah molek. Makan lagi. Tapi yang hakikat bagi kesembuhan dan sebagainya Allah. Bukan benda tu, bukan buah tu, bukan daun tu, bukan ubat tu, bukan doktor, bukan nenek moyang, bukan atuk keramat dan lain. Tak belaka. Semua klik pada Allah belaka. Inilah kita kena kemah tentang rububiyah kita pada Allah SWT. Kalau tidak, ya nak jadinya. Kalau mung kelubung, mung tak boleh kerja dengan aku. Ni makan gaji ni. Kau nak kerja dengan aku, jangan kelubung. Kelubung haram. Sisi aku tak beri gaji. Hati kita nak harap gaji kita dia ke gaji pada Allah Ta'ala. Ini soal besar ni, benda waki'i ni, benda kenyataan. Kerja family misalnya, kalau masa nak kerja jangan kelubung. Kalau kelubung tak boleh, sebab tu tak boleh kelubung lah ni. Kelubung boleh tapi kas kerak. Hari ini kena klik pada pihak yang berkenaan, kena kira benda tu. Beberapa syarikat yang mana ada tu tak benar bagi perempuan tu pakai baju panjang menutup aurat. Tu kena kira ni. Kita umat Islam kena kira. Undang-undang ada siap dah undang-undang. Boleh berhijab tu. Tapi ia tidak meratai. Hatta sekolah sendiri pun supaya juga. Tengah sekolah tu pun tak boleh juga. Tapi alhamdulillah tempat kita lah ni selamat dah benda tu dan sebab di sekolah. Tapi di berisak-berisak ia ada lagi tidak meratai benda tu. Jadi kalaulah kita tu etika atau toke berisak tu yang bagi rezeki pada kita, kalaulah ku kelubung ku tak boleh makan. Tak kelubung tu boleh makan. Mana tu kita nak syirik ada situ tu. Kerana kita harap tu rezeki pada tempat tu. Harap pada Ta'ala, cari kerja lain kena ada. Cari halal. Tu dia. Maka kelaziman dari tauhid rububiyah ialah yakin bahawa Allah jua yang mencipta. Ni kelaziman kita tauhid rububiyah, kata kita yakin bahawa Allah jua yang mencipta dan memiliki sekalian makhluk. Allah milik semua makhluk ni dan dia jua mempunyai hak mutlak dalam mengurus dan mengatur. Allah mempunyai hak mutlak dalam mengatur semua ni duk pada Allah Ta'ala belaka. Bukan daripada orang lain. Dialah Tuhan yang Maha Agung dan mempunyai kesempurnaan yang sebenar. Allah yang Maha Agung yang punya sepenuh kesempurnaan yang sebenarnya. Ada apa yang lain daripada Allah, maka mereka tidak memiliki sesuatu boleh pada Allah Taala. Milik perkara lain pada Allah. Milik apa lain pada Allah? Semua tu milik Allah belaka dah. Barang duk toke tu Allah belaka tu, toke sendiri pun Allah. Harta tu pun Allah. Dia membilik berapa milioner cara mana pun, miliar cara mana pun, hak Allah belaka. Cuma tunggu masa saja yang mana Allah nak mengaturkan benda tu. Lagi pula mereka adalah kecil saja di sisi Allah. Kecil ya. Sisi Allah kecil ya. Ada banyak mana pun. Segala kita kaya ada banyak mana pun sikit ya. Sebab Allah belaka. Sedunia ni Allah belaka. Gapo mana tak ada segala emas, segala gapo lah bukit lah gapo, duk lah gudang mana semua, hak Allah belaka. Itu hakikatnya. Bagi pada kita ni amanah yang pegang. Amanah tu kita pegang benda tu. Dan mereka adalah hamba yang dijadi oleh Allah SWT. Kita hamba. Hamba tak ada milik gapo, tak ada kuasa gapo kita ni. Inilah kehenaan kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Bahasa lagu ni kita ni.
Itulah hakikat Rabbul Alamin. Inilah hakikat Rabbul Alamin yang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni dia hakikat ni. Wisra ni lah yang masuk dalam hati kita. Nak buat lagu mana wisra ni? Kena usaha wisra. Ni, wisra ni. Kalau wisra masuk, kita sedar hati kita. Kita senok kita. Senok kita. Hakikat rububiyah hanya bagi Allah jua, yang mana mesti dan wajib seseorang beriktikad dengan yang demikian. Bagi Allah jua rububiyah, tidak ada bagi lain. Inilah yang wajib kita iktikad, wajib kita pegangnya. Maka insya-Allah kalau benda ni yang masuk molek dalam kita, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dan kita tenang hati kita dan kita tegak pada diri kita. Kita tak bimbang, kita tak takut. Kerana bila berlaku itu kepada kehendak Allah Taala siap dah pada kita. Nah, ini dia. Sebaliknya jika beriktikad di sebalik daripada yang demikian, maka itu dikatakan syirik rububiyah. Jadi kalaulah kita iktikad sebalik pada yang mana kita katakan tadi, dapat terangkan tadi, kalau ubat, kita kata ubat yang menyembuh, bomo yang menyembuh dan sebagainya, pokok kayu yang menyembuh, tokai yang bagi rezeki dan sebagainya, jadi kita tak klik pada Allah, maka itulah katakan syirik rububiyah. Syirik segi ketuhanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Awi faham molek rububiyah. Rububiyah ni ni faham molek. Tauhid rububiyah faham molek. Bila faham ni alhamdulillah, tenanglah hati kita dan bertuahlah kita orang mukmin. Orang yang mana tidak ada tauhid rububiyah, dia tak tenang hati dia, dia gelar-gesah hati dia. Sebab itulah kita dapati banyak orang bunuh diri, banyak bunuh diri. Minggu lepas tu bunuh bini, bunuh anak, bunuh diri sendiri. Hasil daripada tak ada tauhid rububiyah. Jadi orang kafir ni tak jumpa dengan Tuhan sungguh nah. Nauzubillah. Itulah maknanya bila tak ada bertahan kepada Allah tu, ia akan sesat teruk. Sesat teruk. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah kita bersyukurlah pada Allah SWT yang telah hidayah taufik pada kita sehingga kita berada dalam iman kepada Allah, dan kita harap semoga Allah kekalkan iman itu buat sepanjang sehingga kita berjumpa dengan Subhanahu insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan ayat yang kedua di surah Fatihah yang mana kita baca setiap hari setiap malam, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah apa yang mana kita telah sesama dapat penerangan tadi. Kita tanamkanlah ayat tu dalam kita meserakanlah perkara tu dalam diri kita. Semoga semaya kita pun insya-Allah kita tu berasa serenok dan kita faham satu ayat ni insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat untuk kita hari ini. Hubungan tafsir ni kita juga tekan ni, dan insya-Allah kita akan sambung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula insya-Allah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, marilah kita ikuti hadis 40 hadis dengan ruhi kita yang mana ada sama kita ni, hadis yang ke-27. Kita akan baca sampai habis hadis ni insya-Allah. Hadis yang ke-27 tajuknya memberi kemudahan. Jadi hadis ni adalah duduk dalam pembinaan diri kita ni, duduk dalam matinul khuluq, dalam bina akhlak yang mulia. Qala alaihi salatu wassalam, qala sallallahu alaihi wasallam, adkhalallahu azza wa jal al-jannata rajulan kana sahlan mustariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam juz 1 muka 58 dan Syekh Albani sebut dalam silsilah hadis sahihah juz 3 muka 177. Masya-Allah. Ini adalah satu pembinaan akhlak
dalam pembinaan diri, masuk dalam matinul khuluq, untuk membinakan akhlak yang mulia. Nabi kata, adkhalallahu azza wa jal al-jannata rajulan kana sahlan mustariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan. Maksudnya Allah azza wa jal memasuki ke dalam syurga seorang yang selalu memberi kemudahan dalam segala perkara, sama ada dia sebagai seorang pembeli, penjual, qadi yang menghukum, dan orang yang menerima hukuman. Masya Allah. Tak faham oleh hadis ni. Nah, Masya Allah. Maksudnya Allah Azza wa Jal memasuki ke dalam syurga seorang yang selalu memberi kemudahan dalam segala perkara. Tuhan masuk ke dalam syurga orang yang mudah. Orang biasa mudah-mudah. Ya, biasa kira mudah-mudah. Tak ada dok payah-payah dengan orang ada. Tak ada payah kira. Ya tengah-tengah manusia tua belik wak payah kira wak. Oh, bagai mudah-mudah ya, tapi wak payah. Ni. Orang biasa itu bukan masalah hadis ni taklah. Dalam hadis ni Nabi ayatnya Allah masuk ke dalam syurga seorang yang selalu memberi kemudahan, beri kemudahan. Sama ada dia seorang pembeli, jaga beli pun mudah. Ya beli tak payah. Beli mudah. Ya kadang ada juga rasa beli payah ni. Pas pegal letak tak adil ikut ni pula. Pegal letak belak tu belak tak jadi. Gi pula lah pula. Klik lepas dia pula. Lagu mana ni? Letak. Ni pasal payah beli. Payah nak beli. Dia kira. Dia payah. Na'udzubillah min zalik. Ya tak masalah hadis ni. Nah. Hal tu pasal payah beli. Penjual, orang jual. Maknanya Allah masuk ke syurga orang yang mudah jual. Ada. Hasan ni hak pasal dia beli pun mudah. Tengok senang hati. Beli dah tak ada duk tak ada duk banyak kira bakal selalu dah, tu mudah. Ada. Allah masuk syurga orang tu, lebih mudah masuk. Penjual, jual cara mudah. Ada. Tawar 5 kok. Pagi-pagi ke petang-petang ke ikut tak kira. Kau tak pagi hari boleh tawar. Ada. Jadi orang jual cara mudah-mudah pun Tuhan mudah juga masuk syurga. Ini nak ajar tahu kita tu mudah dalam segala kerja kita. Ada. Mudah. Jual mudah. Ada. Ya mesti jual payah-payah juga. Ada. Nak jual, bawa nampak tak nak beli. Kau dia yang tanya anak dulu Tanya anak dulu pula dah. Ada. Nak tengok harga nak anak mana bagi ni. Nak naik lagi harga tanya dia mulai naik. Harga naik. Tak ada jual. Bah bunyi nak jual pula. Bawa orang tanya. Harga tu dia bunyi hak nombor semahal kita. Kena tanya orang Tino dulu nampak ni. Ada tak kita lagu tu? Ada. Ni pasal payah ni. Ada pasal payah ni. Dia. Tuhan masuk syurga orang pasal mudah jual. Beli pun mudah, jual pun mudah. Qadi yang menghukum. Dengan adil lah. Hukum dah mudah. Tak ada belik-belik pada. Dan orang yang menerima kehukuman. Kita terima hukuman apa? Terima mudah-mudah. Tak ada pasal berat ada hukuman itu. Bila hukuman kata kita kena bayar. Kita boleh hawa kita. Klik pada qadi. Dia. Apa tak? Qadi pun tak ada buat belik. Ya ada terkadang kalau qadi tak ada dia belik, dia kira nak belik. Dia nak belik lah. Nak pakai tanai dan sebagainya. Macam-macam lah dia tu. Tu bila qadi itu tidak adil. Bila adil dia senang. Inilah apa yang senekas hadisnya yang mana Nabi kata Allah masukkan syurga seorang yang selalu memberi kemudahan dalam segala perkara, sama ada dia tu orang beli ataupun orang jual ataupun dia jadi qadi ataupun dia tu terima hukuman qadi. Terima dengan senang. Kita tengok dalam intisari hadis dan pengajaran pada hadis ni.
Yang pertama, kemudahan dalam setiap perkara adalah asal dalam agama. Ini kat sini. Kemudahan dalam semua perkara ni, ini asal agama. Agama ni adalah asal mudah. Ini lak kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Hadis riwayat Bukhari rakam 39. Ini asal agama. Agama Islam agama mudah. Sebab beliannya agama mudah. Nah. Maksudnya sesungguhnya agama itu adalah mudah. Agama Islam mudah. Dia. Seni-seni. Tak payah. Maka segala urusan dalam Islam adalah dijalankan secara mudah. Segala urusan dalam Islam jalan cara mudah. Jangan mudah. Tidak dipayah-payahkan dan disusah-susahkan. Susah payah-payah. Susah buat susah lah. Mudah-mudah. Ya terkadang mula payah, buat payah ni susah juga. Sebab tu Nabi kata, sabda Nabi SAW, "Yasiru wala tu'asiru." Hadis Bukhari juga, riwayat Bukhari rakam 69. Maksudnya permudah-mudahkanlah kamu dan janganlah kamu memayah-mayahkan. Buat mudah-mudahlah Nabi kata. Jangan payah-payah. Ya ada terkadang pasti payah. Sekolah ada agak payah. Sekolah ada agak payah-payah. Terkadang budak nak ambil merkah ni buat payah nak ambil merkah. Nak ambil kanin budak tu. Buat payah nak ambil bayi tu, bayi ni buat payah gitu gini. Itu adalah menyalahi dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Tak kena tu. Kena pisah jadi mudah. Gapa kau mudah? Yasiru, Nabi kata. Permudahkanlah. Wala tu'asiru. Jangan buat payah-payah. Ingat payah. Mudah-mudah lagi. Dia. Kalau kita tu adalah orang yang nak picak benda tu, kita kena sedia lagi dah. Benda budak nak mari ambil kena sedia mula lagi lah. Kalau kita nak picak kita, tanggungjawab kita. Lama bawa budak mari nak minta bayi tu bayi ni, kita lepas tu lepas tu. Habis tes sekolah lepas tu lepas kat ni. Nauzubillah min zalik. Tu. Itu bukan cara dalam Islam. Tidak apa lakkan dalam Islam ni mudah. Bukan payah dak. Firman Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya Allah kehendak dengan kamu akan kemudahan dan ia tidak kehendak dengan kamu akan kepayahan. Allah sendiri pun nak mudah kita. Allah tak payah kita, nak mudah pada kita. Allah tak ada nak payah pada kita. Jadi buat apa kita payah-payahnya? Bila Allah tu nak kemudahan, kita buat mudahlah, tak payah. Yang kedua, orang yang berjiwa besar dan memudahkan segala muamalah dengan manusia adalah dipermudahkan dia memasuki syurga. Orang yang berjiwa besar, jiwa dada terbuka dan memudahkan segala muamalah dengan manusia. Mudah dengan muamalah dengan manusia. Tak nak payah. Adalah dipermudahkan dia memasuki syurga. Allah mudahkan masuk syurga. Tak ada nak pegang diri. Dia kadang orang pegang diri. Dia pegang diri payah juga. Orang masih pegang diri ni. Jadi buat payah dia pegang diri. Buat payah. Benar boleh buat dah pun tak buat lagi. Kerana tamneng dia. Dia. Jadi Islam ni mudah. Bukan payah dah. Kita permudahkan pada hamba Allah. Allah mudahkan kita untuk masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam syurganya disebabkan seseorang itu memudahkan segala muamalah dan urusannya dengan orang lain. Allah memudahkan saya masuk syurga sebab kita lewat mudah pada orang lain dalam muamalah kita. Mari ada apa? Seseorang ni kalaulah kita tu ada kemampuan segi apa? Segi keuangan kita bertolong segi keuangan. Tamneng kita bertolong tamneng pada demo. Mudah-mudah. Sekadar yang mana kita tu mampu. Kita mampu cakap mana? Kita boleh cakap tu. Kita tak mampu nak ganda lagi tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha lah. Saya tak pasal. Mereka sekadar kita tu kuasa. Kuasa kita buat. Cakap mana kita kuasa. Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam syurganya disebabkan seseorang itu memudahkan segala muamalah
dan urusannya dengan orang lain. Allah mudah surga sebab kita buat mudah muamalah dengan orang lain. Sama ada dia sebagai seorang penjual, maka ia menjual secara mudah. Sama ada dia tengah jual mudah. Tak payah mana. Jual mudah-mudah. Dia kena paturai lah. Kena paturai lah. Jangan mudah-mudah lihat dia kerana nipu tak adil. Jangan nipu. Dia. Ya terkadang ada juga mudah-mudah tu. Ambil hak orang atas dia buat di bawah tu mudah-mudah. Tak kena macam tu tak kena juga. Ada. Nauzubillah min zalik lah. Sama ada dia sebagai seorang penjual, maka ia menjual secara mudah. Jual secara mudah. Nak beri dah pakai beri lalu. Jadi doa payah-payah tu. Tawar tu tawar pertama, yang kedua, yang ketiga sebagainya. Sesama payah tu payah ngerti. Atau sebagai seorang pembeli, maka ia membeli secara mudah. Orang beli pun beli secara mudah. Kena dah setuju dah. Tak ada apa. Tak ada belak banyak dah lah. Atau dia sebagai seorang qadi, ia menghukumkan mengikut keadilan dengan pengurusan secara mudah. Qadi dia hukum mengikut urusan jalan damdun kan tu menjadi mudah. Sesah. Wak mahkamah, wak jalan ni hukum mahkamah dengan mudah. Ikutlah. Sama ada di sekolah ke anak murid itu salah ke, jalan dengan mudah-mudah bisa selesai masalah. Gitu. Ikut cara-caranya. Atau dia sebagai seorang yang menerima hukuman, maka dia menerima hukum secara mudah. Kita terima hukumnya, kita terima secara mudah juga. Jadi terima, tidak payah kita tu mentakwil dan kita tu berdialog lagi ataupun kita lawai lagi. Bila hukum terletak, kita terima hukum lagu itulah. Pendek katanya, jadi mudah berlaku. Dan we kena caranya. Yang ketiga, sifat memberi kemudahan dan bertaamul dengan manusia secara mudah itu adalah suatu sifat yang terpuji dalam Islam. Sifat bermudah-mudah lagu ni, kita muamalah dengan manusia pun mudah. Tak ada nak pegang diri, tak ada buat belik sangat dan sebagainya. Itu adalah sifat yang terpuji dalam Islam. Sifat berkemudahan, sifat puji dalam Islam. Sebab tu kita usahakanlah untuk jadi kemudahan kepada makhluk-makhluk Allah SWT, insya-Allah. Allah mudah pada kita masuk syurga, insya-Allah. Perangai ini amat disukai oleh setiap manusia. Oleh itu, jadikanlah ajaran hadis ini sebagai panduan kita dalam bermuamalah dengan orang ramai. Perangai ini, perangai bersih mudah ni amat disukai oleh setiap manusia. Orang suka belaka. Dia suka belaka. Dengan manusia suka belaka. Perangai bersih mudah ni. Mudah kira. Kecek apa mudah dengan dia. Kecek dia ni payah, belik sangat. Belik sangat kecek dia. Kecek hak ni mudah kira. Semua kena hak mudah. Ada tanya apa dia nak, siapa yang nak kecek hak pesi belik dia. Tak ada pihak kecek. Ada. Tak pihak kira dia. Belik. Sebab tu inilah satu perangai yang elok dalam Islam yang mana kita perlu mengisikan dalam jiwa kita, tanamkan dalam jiwa kita. Semoga manusia kasih pada kita dan Allah pun kasih pada kita. Dia. Yang keempat, bermuamalah secara bermudah-mudah amat diperlui setiap perdi umat ini. Muamalah secara mudah ni amat perlu setiap umat. Setiap orang perlu kita muamalah secara mudah. Tetapi biarlah kemudahan yang diberi itu berada dalam peraturan dan nizam yang tertentu. Kemudahan ni tidak lepas peraturan. Jangan bersih kucak-kacir, mudah kucak-kacir tak ada juga. Belik pula akhir-akhirnya mudah dalam peraturan. Tu benda hak tak payah, peraturan berkena, jalan dia dah. Masya-Allah. Saya teringat sekali di Jamiah Madinah dulu. Masa Syekh bin Baz jadi ketua Jamiah tu, mudah berlaku dia. Masya-Allah, Syekh bin Baz ni orang seperti Abu Rahim lah, ipok yang kasih sayang pada anak semua tu. Umur dia tu hari-hari tu ada belakang orang. Orang miskin, orang gapo pergi minta apa dia, saya belakang. Mudah-mudah saya mibani mudah. Masya-Allah, orang yang
Agak mudah sungguhlah dia tu. Ada. Gati Sembibak mari Syekh Abbad. Syekh Abbad pakai nizam. Pakai kod biak, ada tato dia, disiplin. Kena patuh dia, okey. Tak kena patuh dia, tu susah je lah. We kena patuh dia, okey, taklah mudah dia. Tapi tak kena patuh dia, susah gede itu. Susah dia gerak kepala, tak terima. Sedap kat dia. Kena patuh dia, okey, mudah, ada apa? Dia. Sembibak yang mudah belaka dia. Mudah belaka ya. Tapi tak ada menyalahi apa juga ada dia, tapi yang mudah. Masya Allah. Kami hari-hari kena sembelih kambing rumah dia tu. Hari-hari. Masya Allah. Gaji dia pada jamu ni makan tu gaji dia. Anak dia gaji suku dah, kita suku dah dia. Masya Allah sungguh Sembibak ni rahimahullah. Syekh Abbad ni orang pegang nizam. Kena dengan nizam, okey. Tak kena nizam tu sama ada itu pala. Saya duk kosok Masya Allah. Satu. Jadi kita mudah tapi hidup dalam nizam lepas tu bukanlah semata-mata kemudahan yang berkucak kacir tanpa berada dalam batasan disiplin yang baik. Bukan pesen mudah kucak kacir lah belik atau belik ni. Tak kena pula hidup lepas tu patuh tu jadi mudah. Jangan patuh jadi payah. Jangan patuh itu payah. Patuh mudah sampai pada matlamat. Patuh hijau jadi sungguh. Orang pergi patuh tu hijau sungguh. Okey, tak ada apa. Bagian ni jadi sekolah dari ongkong-ongkong kapal ni jadi ni. Patuh ada mudah tapi orang tu hijau pasti lama, pasti tangguh. Hari ni kena buat esok. Esok nak patuh biar beli. Kara tu hari ni 2 kara. Tak ada buat esok tambah pula 3 kara lusa 4 kara pula tambah. Dak tambung. Lepas tu kena beli kau dulu tak ada esok mari. Esok pun tak ada lusa lah minta maaf dah. Ni hijau ni. Pasti hijau merah picop tak tanggung jawab. Hijau ada merah picop. Dia beli ngati pada payah dia mau ni. Payah ngati sebab dia tak tanggung jawab. Dia. Itulah mana kita hidup dalam krop dikurang yang mudah tapi dalam peraturan. Insya-Allah itu dalam Islam belaka. Mudah dalam Islam, patuh dalam Islam. Islam ada nizam, munazimun fi su'unihi. Orang yang ada peraturan, orang yang ada disiplin, bukan orang yang kucak kacir ikut sedak. Ada hidup masuk dalam itu belaka. Maka insya-Allah itulah dalam pembinaan diri, pembinaan manusia yang mana kita kanaki semoga ummah kita di sekarang dan seterusnya dapat menjalani apa yang mana digaris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya akan dapat berjaya insya-Allah. Itulah hadis yang mana ada sama kita hari ini dalam tajuk memberi kemudahan daripada hadis yang mana kita dengar tadi, dan semoga kita berdoalah pada Allah Taala semoga Allah Taala dapat hidayah taufik pada kita, tanamkan iman kita dan tanamkan akhlak kita yang baik. Semoga kita dapat berjumpa dengan Allah dengan keadaan baik insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.